Shining, starting and gitu. Jangan lupa subscribe guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Dan selamat kembali ke rancangan Shining, starting and gitu. Jadi untuk video kali ini, kita orang ada special entry, iaitu sempena Maulidul Rasul pada Khamis yang lepas. Dan sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen, okey? Jadi, mari kita mulakan. Adakah kita betul-betul kenal Rasulullah kita dan Nabi kesayangan kita? Macam mana perjalanan berhijrah dia, macam mana dakwah dia, macam mana kehidupan dia, apa halangan dia. Jadi, untuk video kali ini, kami akan memaparkan tentang biodata Rasulullah dan kisah-kisah penting semasa Rasulullah menjalani kehidupan dia. Penuh Rasulullah adalah Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW pada hari Isnin, tahun Gajah dan pada 12 Rabiul Awal. Ayahanda Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Abu Muttalib. Manakala nama ibunda Rasulullah SAW adalah Aminah binti Wahab. Ibu sesuai pertama Rasulullah SAW adalah Suwaibah. Manakala nama ibu sesuai kedua Rasulullah SAW adalah Halimah As-Sadiah. Datuk Rasulullah SAW adalah Abdul Muttalib bin Hashim. Tapi itu hanyalah nama gelaran. Nama sebenar Datuk Rasulullah SAW adalah Syaibah. Berikut ialah bapa saudara Rasulullah SAW dan ibu saudara Rasulullah SAW. Itu isteri Rasulullah SAW dan anak Rasulullah SAW. Berikut adalah cucu-cucu Rasulullah SAW: Al-Hasan, Al-Husain, Abdullah, Ummu Kalsum, Zainab, Ali, Ruqayyah, Muhsin dan Umamah. Semasa Nabi dalam kandungan, Abdullah, bapanya, telah meninggal dunia. Semasa Rasulullah SAW berumur 4 tahun, Rasulullah SAW telah dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam untuk pembersihan hati. Dan ketika Rasulullah SAW berumur 6 tahun, Aminah, iaitu ibunya, telah meninggal dunia. Dan selepas kejadian itu, Rasulullah SAW telah dijaga oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Dan semasa Rasulullah SAW berumur 8 tahun, Rasulullah SAW telah dijaga oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib, selepas kematian datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Rasulullah SAW telah mengambil upah mengembala kambing untuk membantu kehidupan Abu Talib. Masa Rasulullah berumur 15 tahun, Rasulullah SAW telah terlibat dalam peperangan Al-Fijar. Rasulullah membantu kaum Quraisy untuk menentang kabilah Qis Island. Masa Rasulullah berumur 20 tahun, Rasulullah telah membawa barang milik perdagangan Khadijah ke Syam. Dan Rasulullah telah ditemani oleh Maisarah, iaitu hamba lelaki milik Khadijah. Dan buat pengetahuan korang semua, Khadijah ialah isteri pertama Rasulullah SAW. Dan semasa Rasulullah berumur 25 tahun, Rasulullah pun berkahwin dengan Siti Khadijah.
Sweet kan? Sweet. Dan semasa Rasulullah SAW berusia 35 tahun, Rasulullah SAW telah terlibat dalam pembinaan semula Kaabah. Dan masa inilah Rasulullah SAW berjaya menyelesaikan perbalahan di antara kabilah-kabilah Quraisy dalam peletakan Hajaratul Aswad di penjuru Kaabah. Dan semasa Rasulullah SAW berumur 40 tahun, Rasulullah SAW telah beruzlah di Gua Hira. Dan masa inilah Rasulullah telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Rasulullah telah diwahyukan di Gua Hira. Dan pada masa inilah juga bermulanya tahun pertama kenabian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendapat wahyu pertamanya di Gua Hira. Dan masa ini jugalah Rasulullah SAW telah dapat berjumpa dengan Waraqah bin Nawfal. Dan masa inilah juga Rasulullah SAW membuat dakwah pertamanya secara senyap. Dan ada juga golongan pertama pemula agama Islam, iaitu Abu Bakar, Khadijah, Ali dan Zaid bin Harithah. Menarik. Dan pada tahun kedua kenabian, dakwah secara senyap masih lagi diteruskan oleh Rasulullah SAW. Tapi pada tahun ini, Abu Bakar telah membantu Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Islam. Berikut adalah nama-nama mereka yang telah memeluk agama Islam pada tahun itu. Dan pada tahun 4 kenabian Rasulullah SAW, Rasulullah SAW buat pertama kalinya telah membuat dakwah secara terang-terangan. Dan pada masa ini juga bermulanya pemusuhan dan penyiksaan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Jahat betul diorang ni. Dan pada masa ini juga Hamzah, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad SAW, telah memeluk agama Islam. Dan pada tahun kelima kenabian, Rasulullah telah berhijrah ke Habsyah buat kali pertama. Dan masa ini juga Umar telah memeluk agama Islam. Dan pada tahun ke-6 kenabian Rasulullah SAW, kaum Quraisy telah membuat perjanjian untuk memulaukan kabilah Rasulullah SAW, iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan ia berterusan selama 3 tahun tau. Lama betul. Tahun ke-9 kenabian Rasulullah SAW, perjanjian pemulauan kafir Quraisy pun telah terbatal. Dan surat perjanjian tu yang telah digantungkan di Kaabah telah dimakan anai-anai. Dan pada tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW, dan masa inilah terjadinya kewafatan Abu Talib dan kewafatan isteri Rasulullah SAW yang paling Rasulullah cintai, iaitu Khadijah radhiyallahu anha. Dan masa inilah juga Rasulullah SAW telah mengahwini Saudah radhiyallahu anha. Dan pada tahun inilah juga Rasulullah SAW telah membentangkan dakwah kepada kabilah-kabilah luar yang datang ke Mekah. Di tahun ke-11 kenabian, Rasulullah SAW telah membentangkan dakwahnya kepada kabilah Ansar daripada Madinah. Dan pada masa itulah juga 6 orang daripada Ansar telah memeluk agama Islam pada musim haji pada tahun ke-11 kenabian. Dan pada masa tahun itulah juga Rasulullah SAW telah mengahwini Aisyah radhiyallahu anha. Pada tahun ke-12 kenabian Rasulullah SAW, dan masa inilah
Rasulullah SAW telah membuat perjanjian dengan 12 wakil Ansar daripada Madinah, iaitu namanya ialah Bai'atul Aqabah pertama, dan dia telah membuat perjanjian ni di Aqabah dan pada musim haji dan tahun ke-12 kenabian. Dan pada tahun inilah juga peristiwa penting iaitu Isra' dan Mi'raj telah terjadi. Menarik. Ke-13 kenabian Rasulullah SAW, dan pada masa inilah Bai'atul Aqabah yang kedua telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW dengan 70 wakil Ansar daripada Madinah pada musim haji dan pada 13 tahun kenabian Rasulullah SAW. Dan pada masa inilah Rasulullah SAW dengan Muhajirin telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Wow. Dan pada tahun pertama hijrah, sesudah tiba Rasulullah SAW di Madinah, Rasulullah SAW telah membina Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Dan Rasulullah pun telah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Rasulullah juga telah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi iaitu Syarifah Madinah. Salman juga telah memeluk agama Islam. Dan pada tahun kedua hijrah berlakunya perubahan arah kiblat yang daripada dulunya mengikut arah Masjidil Aqsa dan dia berubah mengikut ke arah Kaabah. Dan berlaku juga pensyariatan zakat fitrah dan solat hari raya. Dan pada tahun itu juga Ali dan Fatimah telah dihijab kabulkan. Dan buat pengetahuan kamu semua, Ali itu adalah anak kepada Abu Talib dan Fatimah itu adalah anak kepada Rasulullah SAW kita. Pada tahun ketiga hijrah berlakunya Ghazwah iaitu peperangan Uhud. Ramai yang mati syahid. Antaranya adalah Hamzah, Amru dan Anas. Dan selepas peperangan Ghazwah itu diikuti dengan Hamra. Dan pada tahun itu juga Rasulullah SAW telah mengahwini Hafsah. Dan pada tahun keempat hijrah Rasulullah SAW berlakunya peristiwa Al-Raji dan Biru Ma'unah. Dan pada tahun yang sama juga Rasulullah SAW telah mengahwini Ummu Salamah. Dan pada tahun ke-9 hijrah Rasulullah SAW, Bani Tazkif telah pun memeluk agama Islam. Dan pada masa yang sama berlakunya hukuman rejam Al-Ghamiziyah. Dan pada masa yang sama Abu Bakar pun telah menjadi pemimpin untuk orang ramai untuk mengerjakan ibadah haji. Pada tahun ke-11 perhijrahan Rasulullah SAW, Rasulullah telah pun jatuh sakit pada penghujung Safar. Dan pada hari Isnin dan pada bulan Rabiul Awal, Rasulullah telah pun wafat pada umurnya 63 tahun. Rasulullah telah dimandikan oleh Ali dan Al-Abbas dan dikafankan dengan 3 helai kain. Walaupun kekasih Allah dan Nabi yang paling kita sayang telah pun pergi, tapi nama dia tetap di hati. Rasulullah SAW telah mengajar kita 2 perkara yang perlu kita ingat sepanjang zaman. Yang pertama adalah rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, berpuasa semasa bulan Ramadan, membayar zakat, dan nombor 5 adalah mengerja haji jika berkemampuan. Dan nombor 2 adalah rukun iman,
adalah percaya kepada Allah. Yang kedua adalah percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab. Yang keempat, percaya kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Akhir kata, kita perlulah selalu berselawat ke atas Nabi supaya kita boleh menunjukkan kasih sayang kita kepada baginda. Jadi, kita kena selalu berselawat tau. So, selesailah sudah video kita kali ini. Seperti biasa, tugas anda adalah untuk subscribe, like, share dan komen video kali ini. Dan terima kasih kerana menonton special entry ini. Dan walaupun terlambat, saya ingin mengucapkan selamat Maulidul Rasul. Shining starting and gitu. Jangan lupa subscribe guys.